طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi peluang untuk kita meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad Al-Maliki. Kita sampai pada faslun fi fasahati lisanihi wa balaghati qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fasal pada menyatakan kefasihan lidah baginda Nabi, balaghah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi fasahati lisanihi wa balaghati qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Amma fasahatul lisani wa balaghatul qaul, adapun kefasihan lidah dan juga kesastraan, ketinggian bahasa itu. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam min dhalika bil mahallil afdali wal mawdi'il ladzi la yujhal. Maka Rasulullah duduk pada tempat yang paling baik, paling elok dan kedudukan yang tidak dapat kita jahilkan. Perkara itu maklum daripada baginda Nabi.
wa salamat at-taba', tabiat yang selamat, wa bara'at al-manza', dan sumber atau sumber yang suci, wa ijaz al-maqta', ijaz maqta', wa ijaz maqta', dan juga percakapan kalam yang jelas, yang memberi maknanya, wa nasa'atal lafzi, dan kesucian lafaz itu, wa jazalatal qaul, mudah bahasa, wa sihhata ma'anin, dan juga makna yang betul, wa qillata takallufin, sangat sedikit menggunakan takalluf, sangat kurang. Takalluf maknanya berlebih-lebihan, berlebih-lebihan pada perkataan itu tidak berlaku. Wa utiya jawami'al kalim, dan diberi kepada Nabi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni ialah perkataan ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Kalam yang mana lafaznya sedikit tapi maknanya banyak, dipanggil jawami'ul kalim. Kalimah yang menghimpunkan, kalimahnya sedikit tapi maknanya menghimpunkan bagi makna yang banyak. Wa khussa bi bada'il hikam, dan dikhususkan dengan diberi hikmah-hikmah yang begitu indah. Wa ulima alsinatal arab, dan diajar dan diberitahu kepada Nabi lidah-lidah, bahasa-bahasa, percakapan dan juga lahjah-lahjah orang Arab. Wa yukhatibu kulla ummatin minha bilisaniha, Nabi SAW bercakap dengan setiap daripada kabilah itu dengan bahasanya. Wa yuhawiruha bilughatiha, dan Nabi berbicara, bercakap dengan mereka dengan lughah yang mereka pakai, dengan dialek yang mereka guna. Wa yubariha fi manza'i balaghatiha, dan Rasulullah SAW boleh menyainginya dengan bahasa ataupun dengan balaghah, dengan balaghah dan sastra mereka itu. Hatta kana kathirun min ashabihi yas'alunahu fi ghairi mautinihi, sehingga kan banyak di kalangan sahabat Nabi SAW bertanya kepada baginda pada bukan tempatnya, an syarhi kalamihi fi ghairi mautinin, yas'alunahu fi ghairi mautinin, bukan, banyak bertanya pada Nabi fi ghairi mautinin, bukan hanya satu tempat. Makna para sahabat dalam percakapan Nabi ini banyak kali juga mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW tentang perkataan-perkataan itu, an syarhi kalamihi, tentang syarahan maknanya. Contoh Nabi SAW kata, wa mal qattat ya Rasulullah, bab namam ni kan, wa ma huwal muflis ya Rasulullah. Bahasa-bahasa itu Nabi guna bahasa yang tinggi balaghahnya, ketinggian maknanya, sehingga sahabat sebahagiannya bertanya, apa makna ni ya Rasulullah? Bertanya tentang syarah perkataan Nabi SAW, wa tafsiri qawlihi, dan huraian bagi perkataan Rasulullah SAW. Itu maksudnya, hatta kana kathirun min ashabihi yas'alunahu fi ghairi mautinin, bertanya kepada Nabi bukan pada satu tempat aja. Banyak keadaan yang mana sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang makna percakapan Nabi. Apa yang kamu maksudkan ni ya Rasulullah? Wa ma huwal muflis, wa ma huwal qattat, wa ma huwa tais al-musta'ar. Jadi benda perkara-perkara ini menunjukkan bahawa Nabi menggunakan bahasa yang tinggi. Wa man ta'ammala hadithahu, barang siapa yang memerhatikan bicara Nabi, wa siyarahu, dan perjalanan Nabi, alima dzalika wa tahaqqaqahu, dan dia akan dapat mengetahui demikian itu dan dapat memastikannya, dapat mendapat bukti daripada kebenaran itu. Walaysa kalamuhu ma'a Quraisy wal Ansar wa ahli al-Hijaz wan Najd wa kalamihi ka kalamihi ma'adhil misy'aril hamdani. Bukanlah Nabi SAW percakapan dia dengan kaum Quraisy di kalangan Ansar, di kalangan ahli Hijaz, Najd, tak serupa dengan percakapan Nabi dengan Misy'ar al-Hamadani. Siapa dia itu? Iaitu Malik bin Namatin al-Hamadani, seorang sahabat yang bertemu Nabi ketika perjalanan Nabi balik daripada perang Tabuk. Tak sama percakapan Nabi dengan sahabat dengan orang yang Misy'ar Hamadani. Wa Tihfatan Nahdi. Tihfatan Nahdi. Ini juga ni golongan mana ni? Golongan-golongan Badawi yang datang
yang berjumpa Nabi kemudian. Jadi percakapan yang Nabi guna dengan orang yang duduk di bandar, orang yang duduk di bandar tak sama dengan orang yang duduk di luar. Wa Qatan bin Harithah al-Ulaimi, Bani Ulaim ni datang kepada Nabi SAW, minta supaya Nabi SAW minta hujan supaya tanaman-tanaman mereka boleh hidup, mereka ditimpa kemarau. Wal Ash'ath bin Qais wa Wa'il ibn Hujrin al-Kindi wa ghairuhum min aqyali Hadramaut, daripada Aqyali ialah muluk himyar, makna kita panggil raja-raja kecil lah, daripada ketua ataupun raja-raja kecil yang datang daripada Hadramaut, wa mulukil Yaman, dan raja-raja daripada belah Yaman. Jadi bahasa yang Nabi guna tu menunjukkan kemahiran Nabi dalam bahasa Arab. Nabi SAW boleh khitab kabilah yang datang tu dengan bahasa dia. Sebab itu la yastaw'ibul lughah kullaha illa Nabi. Tidak mampu manusia ini memaham dan juga meliputi bahasa itu kecuali Nabi saja. Daripada ini para ulama menyatakan demikian. Hatta kemahiran seseorang dalam bahasa, dia seorang pakar dalam bahasa, dia ada mempunyai ijazah master dan PhD dalam master, dia mengkhatamkan kitab apa lagi? Kitab daripada sekecil-kecil nahwu sehingga sebesar-besar kitab. Daripada alfiyah, awasyinya, sawinya, yasinnya, daripada kafiyah, syafiyah, membaca kitab Sibawayh dan apa pun, kadang-kadang tak apa yang ada pada bahasa itu, ada perkara yang dalam bahasa dia juga tidak tahu. Luasnya bahasa ni. Luasnya bahasa. Sebab itu kesalahan yang kecil-kecil ni kadang-kadang kita tutup mata lah kalau benda itu kita maklum bahawa kalau apatah lagi sabqul lisan, salah baris. Sampai zaman sekarang ni pun kerana salah baris diviralkan video, dikerak video dan diviralkan bahawa si fulan ni sebenarnya tak pandai bahasa Arab. Sebab apa? Salah baris. Yang mana kita maklum salah baris ni kalau kita orang yang biasalah guru kita, ustaz kita, orang yang kita mengaji, syekh tersalah baris. Kadang-kadang bukan dia terbiasa dengan sebutan begitu ataupun tersalah kerana sabqul lisan. Itu berlaku banyak. Man dzalladzi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat Muhammadul hadi alladzi alaihi Jibrilu habat. Siapa yang tidak ada kesalahan langsung ni? Siapa yang ada kebaikan saja baginya? Tak ada lain. Muhammadul hadi alladzi, Nabi Muhammad lah yang memberi sebagai hidayat daripada Allah. Alaihi Jibrilu habat, yang di atasnya turun Sayyidina Jibril mendatangkan wahyu. Jadi kesilapan bahasa ini kita maklum, tapi tidaklah makna menyebabkan kita bermudah-mudah pada bercakap dan pada bahasa ini. Tidak. Kita kena belajar bahasa ini dan terus mempelajarinya. Kadang-kadang benda kalau kita masih belum ada kemampuan dan tu, janganlah kita tasaddar untuk bercakap ataupun untuk mengajar serta untuk menyampaikan pada bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Maka perkara bahasa ni terutamanya bagi tulabul ilmi syar'i, pelajar ilmu syariat, kena ambil perhatian lah benda asas-asas tu. Jadi benda-benda yang asas-asas tu kalau silap tu, kesilapan diri kita lah maksudnya. Kalau benda itu memang kita ulang bacaan sekali pun salah, 2 kali pun salah, 3 kali pun salah, makna memang kita ni memang kena baca semula lah kitabnya, kena mengaji semula lah bab nahwu ni. Habis. Wanzur kitabahu ilal Hamadan, lihatlah kepada surat yang Nabi utuskan kepada Hamadan. Ni kabilah yang duduk di luar di kawasan Madinah ini. Nabi kata innalakum fira'aha wa wihataha wa azazaha ta'kuluna ilafaha tar'auna afa'aha lana min dif'ihim wa siramihim ma sallamu bil mithaqi wal amanah walahum minas sadaqati al-thalbu wan nabu wal fasilu wal faridu wad dajinu wal kabshu hawari
wa alaihim fiha ad-dhani'u wal qarihu. Tengok bahasa banyak tu. Innalakum fiha lakum fira'aha. Fira' makna ma'ala minal ard. Tanah yang tinggi. Apa yang naik atas kawasan tinggi. Kamu mempunyai tanah tempat tinggi. Wa wihataha. Wihat ini tanah rendah. Wa azazaha. Azaz ni ma salaba, tanah yang keras. Ta'kuluna alafaha tar'auna afa'aha. Kamu makan alaf, apa nama ni? Ilafaha. Ilafaha ialah makanan yang dimakan oleh haiwan. Makna rumput-rumput itu ilaf. Wa afa'aha. Kawasan yang tidak ada milik bagi seorang, kawasan umum. Lana min dif'ihim wa siramihim ma sallamu bil mithaq. Dan bagi kami apa yang walana min dif'ihim. Walana min dif'ihim. Dif'ihim makna al-ibil, unta, kambing. Daripada kami, daripada unta-unta itu, masallamu bil mithaq, apa yang diserahkan kerana sebab perjanjian, iaitu kerana Islam dan amanah. Maknanya kami berhak mengambil daripada harta kamu unta-unta dan juga kambing sebagai zakat bagi tiap-tiap tahun apabila datang masa untuk menunaikan zakat. Maka kena keluarkan kepada kami zakat-zakat tersebut. Walahum minas sadaqah, dan bagi mereka daripada sedekah itu, al-thalbu wan nab. Al-thalbu ialah unta yang jantan. An-nab ialah unta yang umurnya musinnah, daripada unta betina. Daripada itu je ambil juga zakat daripada unta. Wal fasil wal faridhu. Al-fasil ialah anak kepada unta setelah dia bercerai susu daripada mak dia. Al-farid ialah unta yang musinnun, yang umur musinnun daripada unta. Wad-dajinu wal kabshu hawari. Ad-dajin. Jadi dajin ini ialah haiwan yang dipelihara manusia di rumahnya. Iaitu kalau kita haiwan-haiwan, kita kata ayam, itik dan seumpamanya lah. Hawari itu disandarkan kepada hawar, iaitu kulit yang diambil daripada kulit kambing. Dan juga seterusnya apa lagi perkataan? Wa alaihim fiha as-salighu al-qarihu. As-saligh ialah apa nama ni? Lembu-lembu dan juga kambing-kambing yang telah sempurna umur. Al-qarihu ialah kuda-kuda yang masuk pada umur kelima. Dakhala fis sanati khamisah. Jadi semua itu perkataan-perkataan yang menunjukkan Rasulullah ni mengetahui secara keseluruhan bahasa-bahasa yang digunakan oleh kaum Arab ini. Wa qawluhu linahdin Allahumma barik lahum fi mahdiha wa makhdiha wa madhkiha wa ba'ath ra'iyaha fi dathri wafjur lahu thamad wa barik lahu fil mal wal walad man aqama as-salata kana musliman wa man ata az-zakata kana muhsinan wa man syahida an la ilaha illallah kana mukhlisa lakum ya bani nahdin wada'i'u syirki wa wada'i'ul milki la tultit fi zakati wa la tulhid fil hayati wa la tatathaqal 'anis salawati. Nabi tulis dan pesan kepada kaum Nahad. Kaum Nahad, nama kabilah ni. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma barik, ya Allah berkatilah kepada mereka fi mahdiha. Fi mahdiha. Mahdiha makna susu. Wa makhdiha. Makhdiha. Susu yang diambil daripada, susu juga tapi susu
Makhdiha, susu yang suci, yang murni, yang bersih. Makhdiha, susu yang diambil daripadanya untuk dibuat keju. Wa mazkiha, dan juga mazkiha ialah susu yang bercampur dengan air. Ad-dathri, ad-dathri wa ba'ath ra'iyaha fid dathri, utuskan penggembala-gembalanya fid dathri. Nabi doakan kepada kabilah ni, utuskan penggembala-penggembala haiwan tu fid dathri. Ad-dathri maksud al-mal kathir, harta yang banyak. Wafjur lahu as-saman, dan kau terbitkan bagi mereka lahum as-saman. As-saman ini air mata air yang sedikit engkau pancarkan supaya jadi banyak mata air itu. Wa barik lahu fil mali wal walad, berkatilah pada harta mereka dan anak. Man aqamas salah, ini senang sajalah, siapa yang mendirikan sembahyang maka dia orang Islam. Siapa yang datang memberikan zakat maka dia orang yang muhsin. Barang siapa yang bersaksikan tiada Tuhan kecuali Allah maka dia orang yang ikhlas. Lakum ya bani Nahd, kepada kamu wahai kaum Nahad, wada'i'us syirki, wada'i'us syirki, wadi'ah, perjanjian yang berlaku pada zaman ketika jahiliah dulu. Pada jahiliah dulu, maknanya apa yang orang masih musyrik beri wadi'ah kepada kamu pada zaman dahulu itu boleh kamu ambil. Wa wadha'i'ul milki, wadha'i'ul milki ialah tugasan yang diberikan disebabkan pemilikan, iaitu apa yang hasil, apa yang lazim seseorang tu tunaikan daripada harta, daripada sedekah, zakat dan seumpamanya. Wala tultit fi zakati, dan janganlah kamu tultit fi zakah, jangan kamu halang zakat itu. Wala mana tadi? Wala tulhid fil hayah, dan janganlah kamu cenderung ataupun berlaku ilhad, berlaku penyelewengan dalam kehidupan kamu daripada kebenaran. Dengan maksud kamu berlaku ilhad, kamu keluar pada Islam dalam selama kamu hidup, jangan buat. Wala tatathaqal anis salawat, dan jangan rasa berat untuk menunaikan sembahyang. Okay. Itu bahasa-bahasa yang mana bahasa yang jarang didengar tapi Rasulullah guna. Wa katabalahum, dan Nabi juga utuskan surat kepada kaum Nahad ni. Dia kata fil wazifatil faridah, fil wazifati al faridatu walakum al aridu wal farishu wa dhul inani ar rukubu wal fuluwu dhabisu la yumna'a sarhukum wa la yu'dadu talhukum wa la yuhbasu darrukum ma lam tudmiru rimaqa wa ta'kulu ribaqa man akarra falahul wafa'u bil ahdi wal dhimmah wa man aba fa'alaihi ribwah. Ini juga bahasa-bahasa yang tinggi yang Rasulullah SAW gunakan. Apa dia? Antaranya disebut di sini, walakum fil wazifati al faridah. Kamu dalam wazifah itu, kewajipan itu al faridah, iaitu ini semua ialah binatang. Faridah, usia binatang yang cukup umurnya untuk ditunaikan zakat. Maka pada wazifah kewajipan kamu mesti keluarkan zakat. Al-farish ialah naqah. Unta yang baru saja beranak. Baru saja dia beranak. Unta yang ibu lah. Wa dhul inan. Kemudian apa disebut di sini? Wal farid dhul inan ar-rakub. Dhul inan iaitu kuda yang ditundukkan untuk dijadikan kenderaan untuk ditunggangi. Al-fuluwu, fulu mahrun, mahar. Ad-dabisu, ad-dabis dengan makna as-sa'bul al-asiru, yang sukar, yang payah. La yamna'u sarhukum wa la yu'dadu talhukum. La yamna'u sarhukum, jangan menghalang
penggembala kamu daripada padang-padang ragut yang ingin dia makan daripada tu. Jangan halang sesiapa yang nak makan ataupun nak melepaskan haiwan dia untuk makan daripada padang ragut yang bukan milik persendirian. Wala ya'dadu talhukum. Jangan kamu potong pokok-pokok talhu ini, pokok-pokok besar. Jangan dipotong pokok itu. Wala yuhbasu darukum. Dan jangan ditahan darukum. Dar ni makna masyiyah, binatang yang mendatangkan susu. Makna jangan membuat, kalau dalam istilahnya musarrah lah, haiwan musarrah. Jangan ditahan binatang-binatang yang memberikan susu ini. Ma lam tudmirur rimaqa, ma lam tudmirur rimaq. Selagi mana selagi mana tidak kamu sembunyikan perasaan ar-rimaq, an-nifaq, nifaq dalam diri kamu. Ma lam ta'kulur ribaq. Kemudian dikata wa ta'kulun ar-ribaq. Wa ta'kuluna ar-ribaq. Ar-ribaq makna ribqun wa huwa hablun dzu'ura, iaitu tali yang ada dia punya ikatan dia. Ada dia punya ikatan untuk mengikat haiwan dan seumpamanya. Okay. Maksud apa ni? Menunjukkan kepada apa? Kepada jangan makan tali ni, makna jangan melanggar perjanjian yang dibuat. Jangan melanggar perjanjian yang telah dibuat. Waman aqarra lahu falahul waman aqarra falahul wafa'u. Barang siapa yang bersetuju mengikrar, berpegang, maka dia mendapat wafa, janji setia dengan perjanjian dan juga zimmah, tanggungan yang dilakukan antara Nabi SAW sebagai kerajaan dan juga kabilah-kabilah ini. Wa min kitabihi li Wa'il bin Hujrin, antara tu surat yang ditulis kepada Wa'il bin Hujrin, ilal aqyalil abahilah wal arwa'il masyabib. Ini tulis kepada raja abahilah. Lagi kepada apa lagi? Raja Abahilah. Ini raja kecil, kumpulan yang kecil-kecil lah. Wa arwa' al-masyabib. Al-arwa' jamak ra'ib, humul hisan al-wujuh, orang yang wajahnya berseri, yang indah. Asy-syababib, iaitu ketua-ketua yang menjadi ketua dan juga kepala masyarakat. Apa dia kata? Wafihi, dalam surat itu ditulis, fitti'ati syatun la muqawwaratul aliyati wala dhanakun wa antu athabajata fish suyubil khumusu wa man zana mim bikrin fas'akuhu mi'atan wastawfiduhu aman wa man zana mim thayyibin fadarrijuhu bil adamim wala tawsima fid dini wala hummata fi faraidillah wa kullu muskirin haram. Wa Wa'il bin Hujrin yataraffalu alal aqyal. Bahasa pun yang kita pun jarang dengar. Apa dia? At-ti'ah ini ialah nama merujuk kepada nama bagi sekurang-kurang apa yang wajib zakat daripada haiwan. Iaitu 40 ekor unta lah, 40 ekor kambing, 40 ekor kambing. Maknanya bahagian yang paling rendah yang wajib ditunaikan zakat ialah 40 ekor kambing. La muqawwatul aliyab. Apa ni? Menunjukkan kepada apa? Bukan yang jenis iqwira ni, makna istirkha. Kulitnya itu kulitnya kita panggil apa istirkha ni? Kulitnya ditarik begitu. Bukan. Makna haiwan yang mana
bukan jenis yang sakit ataupun kurus sangat. Jadi zakat nak ditunaikan hendaklah daripada haiwan yang mana haiwan yang bukan terlampau kurus, haiwan yang tidak sakit. Ad-dinakun iaitu apa disebut sini? Ad-dinak dia kata wala dhanakun dan bukan yang ad-dhanak. Jadi ad-dinak dengan maksud al-muktanizul lahm, yang menyimpankan daging. Wa antu berikan, antu dengan maksud antu. Ini bahasa Yaman. As-sabajah makna haiwan yang pertengahan. Bukan haiwan yang terlampau mahal ataupun terlampau elok, dan bukan yang terlampau kurang ataupun terlampau rendah. Jadi dalam zakat ni Nabi SAW pesan kepada pengutik zakat, ittaku karaima amwalin nas. Hendaklah kamu jauhi daripada mengambil harta-harta yang paling molek di kalangan manusia. Dengan maksud apa? Kalau zakat itu pilih haiwan tu bukan yang terlampau dengan maksud terlampau mahal atau terlampau elok, tapi pertengahan. Ini dalam hadis lain Nabi sebutlah. Ini yang maksudnya, tapi Nabi SAW menggunakan bahasa kabilah Yaman ni. As-suyub itu merujuk kepada arikas, harta yang ditanam. Harta, kita panggil harta karung lah. Mim bikrin. Min tu, min lah. Mim nun asalnya, tapi kabilah itu menukar nun menjadi mim. Mim bikrin. Kalau dalam bacaan riwayat kita pun berlaku situ iqlaq, bertukar. Mim ditukar menjadi ba. Mim dengan bertemu dengan ba bertukar jadi mim. Jadi Nabi sebut mim bikrin. Fas'uku makna pukullah 100 rotan. Istawfidhu wastawfidhu. Halau dia. Dikira ni hukuman zina ni termasuk ialah kita buang negeri. Darrijuhu adhamim. Yang maksud di sini ialah rejam dengan batu. Wala tausimu fid din. Jangan kamu rasa bosan untuk, atau jangan kamu mengelakkan daripada mendirikan hudud. Dan jangan kamu rasa belas kasihan kerana sebab hudud ini kamu tak mendirikan hudud. Wala ghummata fi faraidillah. Dan jangan kamu disembunyikan daripada kefarduan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan zahirkan dan nyatakan hukuman tersebut kepada orang ramai. Ini bahasa-bahasa ni kalau mereka yang minat dalam sastra ni, mereka akan meneliti dan juga mengkajilah penggunaan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Aina hadha min kitabihi li Anas. Bagaimanakah, di manakah kedudukan bahasa ini dengan bahasa yang Nabi tulis kepada Sayyidina Anas? Fi sadaqatil masyhur, menceritakan tentang bayaran zakat, bagaimana nisab zakat ni. Nabi pernah buat surat tulis kepada Anas ni. Nabi tulis kepada Anas bahasa yang tak sama yang Nabi tulis kepada Wa'il bin Hujrin ni. Lamma kana kalamu haula ala hadzal had, apabila percakapan mereka itu, kabilah tersebut, kepada had ini, wa balaghatuhum ala hadzal namati, dan ketinggian balaghah itu di atas kedudukan ini, di atas seumpama ini, wa aktsaru isti'malihim hadhi alfaz isti'maluhum ma'ahum, dan kebanyakan penggunaan lafaz mereka itu ialah menggunakan bersama mereka, liyubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan kepada mereka wahyu yang diturunkan kepada mereka, waliyuhadditsan nasa bima ya'malun, dan supaya dapat berbicara dengan manusia dengan apa bima ya'lamu, dengan perkara dan apa yang mereka faham, mereka tahu. Wa kaqaulihi fi hadis Atiyah as-Sa'di, dan seperti perkataan baginda dalam hadis Atiyah as-Sa'di, fa innal yadal ulya hiyal muntiyatu wal yadal sufla hiyal muntatu. Tangan atas itu ialah al-muntiyatu. Tangan atas itu ialah al-muntiyatu. Dan tangan bawah itu al-muntatu. Jadi itu tangan atas
Yang memberi tangan bawah tu yang kurang lah. Qala fakallamana Rasulullah SAW bilughatina. Bila disebut gitu, Atiyah As-Sa'di dia kata Rasulullah ni bercakap dengan bahasa kami ni. Rasulullah ni orang pandai dengan bahasa kami. Nampak? Jadi kadang-kadang kita bercakap dengan orang dengan bahasa yang mereka faham juga. Bahasa yang mereka faham. Kadang makna itu betul tapi bahasa yang digunakan tu tidak difahami, maka tak sampai maksud itu. Tapi Rasulullah bercakap dengan setiap orang, dengan kabilah yang datang tu dengan bahasa mereka. Wa qawluhu fi hadithi Amiri ibni hina sa'alahu. Hadis Amiri ketika beliau bertanya kepada Nabi, qala lahu Nabi SAW, sal indak, tanya apa yang ada di sisi kamu. Ai sal amma syi'ta, sal anka, sa'anka. Saya salah baca. Sal anka. Sal anka tu sal amma syi'ta. Ini lughah Bani Amir. Lughah Bani Amir. Wa amma kalamul mu'tad, adapun percakapan Nabi yang biasa, wa fasahatuhu ma'lumah, kefasihan Nabi yang maklum, wa jawami'u kalimihi, dan menghimpunkan kalam Nabi bagi makna-makna yang banyak, wa hikamuhu al-ma'thuratu, dan hikmah-hikmah yang telah disebut, yang disusun, yang ulama himpunkan itu, faqad allafan nasu fi hadawawin, maka manusia ni, para ulama menulis dalamnya dewan-dewan, makna himpunan-himpunan daripada kalam Nabi ni, wa jumi'at fi alfadhiha wa ma'anihal kutub, dan dihimpunkan pada menyatakan lafaz-lafaz dan maknanya kitab, banyak kitab nak terang tentang penggunaan makna lafaz yang Nabi guna ni. Wa minha ma la yuwazza fasahatan, antaranya perkara yang tidak dapat dibandingkan kefasihan, wala yubara balaghatan, dan tidak dapat dilawan balaghah dan ketinggian bahasa. Wa qawlihi al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum, manusia itu bersamaan darah mereka, saling cukup mencukupkan darah mereka. Wa yas'al bi dhimmatihin adnahum, dan akan berusaha dengan zimmah tanggungan mereka orang yang paling rendah di kalangan mereka. Wa hum yadun ala ma siwahum, dan mereka itu menjadi bantuan ke atas orang selainnya. Ini juga bahasa-bahasa yang mana perlu kepada syarah. Kita lihat syarah para ulama yang menafsirkan kehendak Nabi SAW. Wa qawluhu annasu ka asnanil al-musht. Manusia itu seumpama gigi-gigi sikat. Sikat tu kan dia punya gigi tu kan, batang-batang sikat dalam tu. Makna sama, sawasiyatun ka asminatil al-misht, dalam riwayat lain. Wal mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama orang yang dikasih. Ini bahasa-bahasa yang biasa Nabi guna. Ni sebuah orang Arab lah, kita ni orang Melayu ni, kita kena ngaji lah bahasa mereka, kenapa tak? Dalam bab-bab bahasa ni jangan kita buat auta, kita nak reka atau kita nak rasa-rasa, jangan. Kita kena buat usaha sikit untuk kaji, untuk baca apa yang makna di sisi mereka. Wala khaira fi suhbati man la yara laka ma tara, tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang tidak melihat bagi kamu apa yang kamu lihat. Orang yang tidak sama pemikiran ataupun yang tidak mempunyai sama pandangan dengan kita, maknanya orang yang tak samalah kita dengan apa yang kita hendak, dengan dia nak tu, maka bersahabat apa dengan mereka ni, tidak ada kebaikan padanya. Wan nasu ma'adinu, manusia itu umpama galian, ada macam-macam jenis, yang mahal, ada murah, manusia ada pelbagai dia. Lagi dia kata wa ma halaka umruun arafa qadrahu, tidak akan binasa seimruun, seorang yang mengetahui kedudukannya, orang yang kenal dan tahu kedudukannya tidak akan binasa, ya. Dia tahu bahawa kedudukan gini, dia tidak akan melampaui kedudukannya. Yang masalah berlaku sekarang ni, seseorang itu tidak tahu kedudukannya, dia belum mengaji cukup lagi, dia pergi rak, dia pergi tolak, pergi cuba nak membidas kalam ulama yang mana dah bertahun-tahun mengaji dan telah mahir dan pakar dalam bidangnya. Dia muamalat tak mengaji, kalau mengaji pun sekali lalu aja. Dia rak pakar-pakar muamalat yang memang bidang mereka mengkaji tentang urusan muamalat syariah dan seumpamanya. Jadi itu orang tak kenal, orang panggil orang tak kenal kedudukan lah tu. Orang tak kenal kedudukan. Dia tasawuf pun, kitab tasawuf belum baca sepenuhnya lagi. Nak rak ulama-ulama tasawuf yang mana
kitab tasawuf itu mainan dan juga wirid bagi mereka. Itu seumpamanya lah. Wal mustasyaru mu'taman, orang yang diminta mustasyar, diminta mesyuarat itu mu'taman, hendaklah orang yang amanah. Wa huwa bil khiyari ma lam yatakallam, dia itu diberi pilihan selagi mana dia tidak berbicara. Wa rahimallahu abdan, ni saya terjemuh pun ikut makna zahir lah. Adapun makna secara mendalam itu boleh kita rujuk balik dalam syarah kepada hadis-hadis berkaitan dengan yang kita baca ni lah. Ni ada hadis khusus. Sebahagiannya dalam kitab-kitab hadis boleh wujudlah makna yang dikehendaki sebenar. Jadi apa yang dia baca ini ialah sekadar makna terjemahan secara zahir, yang kadang-kadang makna itu tidak sampai dengan kehendak tu kecuali kena rujuk kepada syarah kepada hadis tersebut. Wa rahimallahu abdan qala khairan fa ghanim, moga Allah Taala merahmati seorang hamba, dia bercakap baik, dia akan untung. Wa sakata fasalima, bila dia diam, dia selamat. Wa qalu wa aslim taslam, Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajran marratain, dan Islamlah kamu, nescaya Allah Taala beri pahala kepada kamu 2 kali ganda. Wa inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majalisa yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa, sesungguhnya orang yang paling ku kasih kepada aku, yang paling dekat daripada aku kedudukannya pada hari kiamat, ialah orang yang elok akhlaknya. Wal muwatti'una aknafa alladhina ya'lafuna wa yu'lafun, dan orang yang muwatti'una aknafa, yang rendah bahunya, iaitu tak sombong, orang yang tidak sombong. Alladhi ya'lafuna wa yu'lafun, orang yang mudah mesra dan dia orang rasa senang duduk dengan dia. Daklah orang takut, dak lagi kat dia tu. Tu orang jenis angin. Kalau jenis angin ni kena baca atau jenis naik minyak. Jenis naik minyak. Sampai keluar doa ketika naik minyak. Apakah doa yang perlu dibaca? Jadi ada orang yang mudah, kita rasa selesa dengan dia, dia menyelesakan orang. Tidaklah kita tak senang dengan duduk dengan dia. Wa qawluhu wa la'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabkhalu bima la yughni la'allahu, boleh jadi dia bercakap dengan perkara yang tidak penting baginya, dan dia bakhil dengan perkara yang tidak dapat mengkayakannya. Dia bakhil dengan perkara, kalau dia beri pun tak akan jadi kaya benda tu. Jadi ni perkataan yang mana Nabi guna tu maknanya dalam. Dzul wajhaini la yakunu 'inda Allahi wajiha, orang yang mempunyai 2 muka, bermuka-muka ni tidak ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Wa nahyihi, Nabi, larangan Nabi, an qila wa qal, daripada bercakap qila wa qal, kata si fulan boleh jadi gini, kata qil. Kata qil bukanlah kitab ni, kalau kitab tu kata qil tu tujuan nak menyatakan ada pandangan kedua. Wa qila wa qal ni makna bercakap kosong yang tidak ada faedah, dan benda yang tidak sahih. Zaman sekarang ni fitnah. Benda yang tidak sahih. Pakai vaksin, nescaya kita akan menjadi, lelaki akan menjadi lebih kuat. Ini vaksin ni ada babi ni, jangan pakai dia ni. Siapa pakai cocok babi jadi babi lagi. Dan benda-benda gitulah. Benda yang qila wa qal yang tidak ada kesahihannya. Wa kathratu su'al, wa kathrati su'al, Nabi larang banyak bertanya. Bertanya bukan banyak bertanya benda yang dia nak tahu, tapi bertanya saja-saja tanya. Saja-saja tanya, bukan persoalan, bukan pertanyaan yang penting pun. Wa idha'atil mal, membazir harta. Wa man'in wa hatin, menghalang dan memberi tanpa dengan cara sebenar, pembaziran dan seumpamanya. Wa uquqil ummahat, berderhaka kepada ibu. Wa wa'dil banat, menanang anak perempuan. Wa qawluhu ittaqillah haitsu ma kunt, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha, maka iringilah kejahatan yang dibuat itu dengan kebajikan, nescaya kebajikan itu akan menghapuskan dosa yang berlaku. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, maka bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa qawlihi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahannya. Wa qawluhu ahbib habibaka haunan ma, kasihlah kepada kekasih kamu seketika ini. Asa an yakuna baghidaka yauman ma, boleh jadi dia akan menjadi orang yang memusuhi kamu, yang kamu tidak suka pada satu hari nanti. Makna sayang orang tu berpadan-padanlah
sayang orang tu berpadan-padan lah. Kenapa boleh jadi orang yang kita sampau sayang sangat, tiba-tiba dia akan jadi musuh kita. Wa qawluhu adh-dhulmu dhulumatu yaumal qiyamah. Kegelapan itu banyak kegelapan sebenarnya. Kezaliman itu ialah kegelapan. Gitu. Az-zulmu, kezaliman di dunia ini akan membawa kepada kegelapan yang banyak pada hari kiamat, hari akhirat. Wa qaluhu fi ba'di du'ai Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi. Ini doa ni biasa kita baca. Wa tajma'u biha amri wa talumu biha sya'fi wa tuslihu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tulhimuni biha rushdi wa taruddu biha ulfati wa ta'simuni biha an kulli su. Allahumma inni as'aluka al-fawza fil qada wa nuzul syuhada wa 'aisha su'ada wa nasra 'alal a'da. Ini Nabi kata, ya Allah, aku minta rahmat daripada Engkau yang memberi hidayah, dengannya dapat hidayah hati aku. Wa tajma'u biha amri, dapat menghimpunkan urusan aku. Wa talumu biha sya'fi, dan dapat menghimpunkan urusan aku. Dapat menghimpunkan urusan aku lagi. Wa tuslihu biha ghaibi, dapat membersihkan, mengelokkan apa yang di dalamku. Wa tarfa'u biha syahidi, dan dapat mengangkat amalan-amalan soleh aku. Saksiku makna amalanku. Wa tuzakki biha amali, yang dapat membersihkan amalanku. Wa tulhimuni biha rusydi, yang dapat mengilhamkan kepadaku ke rusyd, hidayah dan juga petunjuk. Wa taruddu biha ulfati, dapat mengembalikan rasa mesra kepada aku. Wa ta'simuni biha min kulli su', dapat menghalangku daripada setiap keburukan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-fauza fil qada, berjaya dalam qada dan ketentuan. Wa nuzula syuhada, dan kedudukan dan martabat orang syahid. Wa 'aisha su'ada, kehidupan orang-orang yang bahagia. Wa nasra 'alal a'da, dan berjaya mengalahkan musuh. Ila ma rawathu kafatu, dan kepada banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ramai para ulama hadis. Anil kafati, daripada ramai juga. Min maqamatihi, daripada maqam muhadarah, percakapan Nabi, muhadarah Nabi, wa khutabihi, khutbah Nabi, wa ad'iyatihi, doa Nabi, wa mukhatabatihi, Nabi, perbicaraan Nabi, wa uhudihi, perjanjian Nabi buat. Mimma la khilafa annahu nazala min zalika marqabatan, perkara yang tidak ada khilaf lagi bahawa Nabi ini telah mendapat satu kedudukan marqabatan, iaitu martabat, kedudukan, la yuqasu biha ghairuh, yang tidak dapat dibandingkan oleh orang lain. Wa haza fiha sabaqan la yuqdaru qadruhu, dan dia mendapat dan memperolehi padanya keutamaan dan kesabakan, mendahului, yang tidak dapat digambarkan kadar kelebihan dan juga kedudukannya. Wa qad jama'tu min kalimatihi, dan aku telah himpunkan daripada kalimah Nabi ni, allati lam yusbaq ilaiha, yang tidak pernah dibuat ataupun disusun oleh orang lain lagi. Wala qadara ahadun ala an yufghira fi qibalihi 'alaiha, dan tidak mampu seorang pun untuk melawannya, untuk menyainginya. Contoh kaqaulihi hamiyal watisu. Hamiyal al-watis, maksud apa? Ishtaddal harbu, makna perang itu berlaku bersangatan perang, tengah berlaku, tengah sengit, dipanggil hamiyal watis. Wa mata hatfa'an fihi, mati hatfa'an fihi. Mati ni mati hatfa'an fihi ni makna mati atas ketiduran, tanpa perang dan tanpa berlaku pembunuhan. Makna mati sungguh lah. Hatfa'an fihi, mati bukan sebab mati bunuh ke berperang ke. Wala yuldagul mu'minun min hujurin maratain, tidak disengat, dipatuk manusia, seseorang orang beriman itu daripada satu lubang dua kali. Ini juga bahasa-bahasa kiasan yang Nabi guna ni. Wasa'idu man wa'idha bi ghairihi, orang yang bahagia, orang yang mendapat pengajaran dengan orang lain. Orang ni bahagia. Orang lain dapat musibah, dapat bala, dia mengambil pengajaran. Bahagialah dia. Kenapa? Kerana dia tidak kena musibah begitu, tapi dia mengambil pengajaran dan mengambil beringat daripada awal. Ini orang bahagia. Wa fi akhawatiha ma yudriku nadhirul ajabu fi mudammatiha wa yadhhabu bihi al-fikru fi adani hikamiha, dan pada seumpamanya yang pergi oleh keajaiban orang yang melihat dalam kalimah, dalam perkataan-perkataan itu, dan fikiran itu melayang kepada hikmah-hikmah yang ada.
Wa qala lahu ashabuhu ma ra'ayna alladhi huwa afsahu minka. Sahabat Nabi cakap, wahai Rasulullah, tidak benar kami lihat orang yang lebih fasih daripada engkau. Faqala wa ma yamna'uni wa inna ma unzila al-Qur'anu lisanin arabiyyin mubin. Apa lagi yang dapat menghalangku? Kerana sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa aku, iaitu bahasa Arab yang nyata. Wa qala marratan ukhra, Nabi bercakap pada waktu lain, Nabi kata, ana afsahul Arab, akulah orang Arab yang paling fasih. Baida anni min Quraisy, lebih-lebih lagi aku ni daripada Quraisy. Wa nasya'tu fi Bani Sa'ad, dan aku tinggal dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi kecil kan, Halimatus Sa'diyah kan, daripada Bani Sa'ad. Wa jumi'a lahu bidzalika quwwatu 'aridatil badiyati wa jazalatuha. Maka dihimpun bagi Nabi kekuatan aridatul badiyah wa jazalatuha. Apa nama ini? Kefasihan yang dapat daripada suasana badiah, pendalaman itu. Dan juga kesucian bahasa di sana. Wa nasa'atu alfazi hadirah, nasa'ah kesucian bahasa-bahasa yang hadir, bahasa-bahasa bandar ini. Wa raunaku kalamiha, dan kelembutan bahasanya. Ila ta'yidil ilahi, ditambah dengan peneguhan daripada Allah. Allazi madadahul wahyu, ya Allah Ta'ala berikan kepadanya wahyu. Allazi la yuhitu bi'ilmihi bashari, yang tidak mampu meliputi ilmunya oleh manusia. Wa qalat Ummu Ma'bad, dan Ummu Ma'bad pernah berkata pada mensifatkan Nabi, hulul mantiq, manis percakapannya. Ummu Ma'bad ni yang Nabi SAW dalam perjalanan berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah kepada Yathrib, lalu kepada khaimah Ummu Ma'bad ni. Jadi di situ Ummu Ma'bad ni salah seorang wasifah yang mensifatkan perihal Nabi dan juga sifat Nabi. Itu cerita Ummu Ma'bad pun menarik juga tu. Faslun la nazrun wala hadrun ka'anna mantiqahu khazaratun nuzim. Jelas satu-satu, la nazrun wala hadrun, la nazrun wala hazrun. Apa maksud? Yang bukan banyak dan bukan sikit, mana sesuai kalamnya itu. Ka'anna mantiqahu kharazatun nuzimna, seumpama apa nama ni, kita panggil butiran-butiran permata yang disusun satu. Elok dan juga jelasnya percakapan Nabi. Wa kana hajiras sauti hasanan naghmah. Nabi ini mempunyai suara yang jelas dan naghmah, bahasa dan intonasi yang indah. Dan intonasi yang indah. Okey. Satu lagi kita baca, faslun fi syarafi nasabihi wa karami baladihi wa mansya'ihi. Pada mulianya nasab Nabi, dan mulianya negeri dan juga kelahiran Nabi ni, asal usul Nabi ni. Wa amma syarafu nasabi sallallahu alaihi wasallam, adapun mulianya nasab Nabi, wa karamu baladihi, mulianya negeri, wa mansya'ihi, dan keturunan Nabi ni, fa mimma la yahtaju ila iqamati dalil alaih, itu perkara yang tak perlu kita datangkan dalil, benda yang telah maklum. Wala bayani muskil, dan tak perlu diterangkan apa yang muskil, apa yang tidak jelas lagi. Wala khafiyyi minhu, dan tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Fa innahu nukhbatu Bani Hashim, dia itu pilihan yang terpilih daripada Bani Hashim. Wa sulalati Quraisy, dan daripada keturunan Quraisy. Wa samimuha, yang paling utuh. Wa asyraful Arab, yang paling mulia, Arab yang paling mulia. Azahum nafara min qibali abihi wa ummi, dan yang paling agung, paling mulia kelompoknya daripada pihak bapa dan juga ibunya. Wa min ahli Makkah, dan daripada ahli Mekah. Wa min akrami biladillah, itu daripada semulia-mulia negeri Allah Ta'ala ila Mekah. Ala Allahi wa ala ibadihi, paling mulia pada Allah dan pada makhluknya, pada hambanya. وبه إليه قال حدثنا قاضي قضاة حسين بن محمد الصلفي رحمه الله قال حدثنا قاضي أبو الوليد سليمان بن خلف حدثنا أبو ذر وعبد ابن أحمد حدثنا محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو هيثم قالوا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن عمرو
عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. Aku dibangkitkan daripada sebaik-baik kurun zaman ataupun tabaqah, kelompok anak Adam. Satu kelompok setelah satu kelompok, satu generasi satu, maknanya generasi lah, sebaik-baik generasi anak Adam. Sehinggalah aku berada pada kurun kelompok generasi yang aku berada sekarang ni. Wa an Ibn Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqal khalqa faj'alani min khairihim min khairi qarnihim thumma khayyaral qabaila faj'alani min khairi qabilatin thumma takhayyara al buyuta faj'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baita. Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk, Allah Ta'ala jadikan aku daripada sebaiknya, jadikan aku daripada sebaik generasi kurun tersebut. Kemudian Allah Ta'ala memilih di antara kabilah-kabilah itu, Tuhan, jadikan aku pada sebaik-baik kabilah. Dan Allah Ta'ala pilih daripada buyut makna keluarga lah. Allah Ta'ala letak tu aku ni pada keluarga yang paling baik. Fa ana khairuhum nafs. Akulah yang paling baik dirinya, wa khairuhum baitan, dan paling baik keluarga dan juga keturunannya. Wa an Wathilah bin Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila wastafa min waladi Ismaila bani Kinanah wastafa min bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Allah Ta'ala pilih daripada anak Adam tu keturunan daripada anak Ibrahim itu Nabi Ismail, dan pilih daripada anak keturunan Nabi Ismail tu Bani Kinanah. Dan daripada Bani Kinanah tu Tuhan pilih Quraisy pula, lagi kecil. Daripada Quraisy itu Tuhan pilih daripada Bani Hashim, dan Allah Ta'ala pilih daripada Bani Hashim tu aku. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Wa fi hadits Ibnu Umar rawahu at-Tabari annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah khalaqahu fakhtara minhum bani Adam. Allah Ta'ala pilih di kalangan makhluk ni, Tuhan pilih di kalangannya itu anak Adam. Tsumma ikhtara bani Adam fakhtara minhum al-Arab. Di antara anak Adam tu Tuhan pilih Arab pula. Tsumma ikhtara al-Arab fakhtara minhum Quraisy. Daripada kalangan kabilah Arab Tuhan pilih kabilah Quraisy. Tsumma ikhtara Quraisyan fakhtara minhum bani Hashim. Dalam kalangan Quraisy yang besar tu Tuhan pilih Bani Hashim pula. Tsumma ikhtara bani Hashim fakhtarani minhum. Daripada Bani Hashim Tuhan pilih aku. Falam azal khiyaran min khiyar. Akulah sentiasa aku ni yang terpilih daripada yang terpilih daripada yang terpilih. Ala man ahabbal araba fa bihubbi ahibbahum. Orang siapa yang kasih kepada Arab, maka dengan sebab kasih aku sayang kepada mereka. Wa man abghadal arab fa bi bughdi abghaduhum. Maka barang siapa yang benci kepada Arab, maka dengan kebencianku maka mereka benci. Maka dengan sebab kebencianku aku benci pada mereka. Jadi di sini Nabi SAW ni juga biasa orang guna hadis ini. Hadis riwayat daripada Imam Tabarani dalam Al-Kabir dengan Awsat. Hadis ini sanadnya dhaif lah. Iaitu ada Hamad ibn Waqid dan Baqiyah. Ahmad bin Waqid. Batu Baqiyah tu rijalihi wuthiku. Lain-lain sanad rijal itu ditaufikkan lah, disiqahkan lah. Jadi ada sanad itu ada seorang rawi yang dihukum dhaif. Ala kulli hal ini tidak berkait dengan hukum akal lah, nak cerita tentang kedudukan Arab ni. Ala man ahabbal arab fa bihubbi ahibbahum. Dengan sebab kasih aku, siapa yang mengasihi Arab, maka dengan sebab kasihku kasihlah kepada mereka. Kerana Rasulullah ni kalangan Arab, maka bila gitu kita kasih kepada orang Arab kerana Nabi di kalangan Arab. Itu maksud dia. Dengan sebab Nabi di kalangan Arab ni, kasihlah orang Arab itu. Jadi kita sayang kepada bangsa Arab ni kerana apa? Kerana bangsa Arab ni Nabi di kalangan Arab. Kita kasih kepada bahasa Arab. Itu bahasa Arab pun sama. Kerana Rasulullah bertutur dengan bahasa Arab. Apatah lagi kalau orang itu bukan sekadar Arab saja, tapi dia di kalangan asyraf dengan asyad, orang keturunan keluarga Nabi, ahli bait Rasulullah SAW. Kita kasih kepada mereka kerana sebab Nabi itu anak cucu Nabi, darah daging Nabi.
Wa man abghadal araba fa bi bughdi abghadahum. Maka siapa yang benci pada Arab, dengan bencianku mereka benci sebenarnya. Maknanya siapa yang benci pada Arab, sebenarnya mereka benci pada aku jugalah. Benci kepada aku. Aku di kalangan orang Arab, mereka benci, maknanya mereka benci seakan membenci kepada aku. Ni benci kerana apa ni? Benci apabila dengan tanpa sebab lah. Kalau perangai Arab ataupun kelakuan itu benci kerana kelakuan itu tak ada masalah itu. Itu dari bab perkara yang kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat ruhuhu nura. Ruh Nabi ini nur baina yadayillahi ta'ala, di depan Allah Subhanahu wa taala, qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'am. Jadi hakikat ruh Nabi inilah nur yang Allah Ta'ala cipta. Sebelum Allah Ta'ala cipta Nabi Adam 2000 tahun. Yusabbihu dzalika nur. Nur itu bertasbih. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Dan malaikat pun ikut turut tasbih dengan tasbihnya nur tadi. Falamma khalaqallahu Adama. Apabila Allah Ta'ala mencipta Adam, alqa dzalika nura fi sulbi. Allah Ta'ala campakkan nur itu dalam sulbi Nabi Adam. Faqala Rasulullah SAW, fa'ahbatanillahu ilal ardi. Lalu Allah Ta'ala turunkan aku di bumi. Fi sulbi Adaman, dalam sulbi anak Nabi Adam. Wa ja'alani fi sulbi Nuh. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan aku dalam sulbi Nabi Nuh. Wa qadhafa bi fi sulbi Ibrahim. Lalu Allah Ta'ala campakkan aku ke dalam sulbi Nabi Ibrahim. Thumma lam yazalillahu ta'ala yankuluni min aslabil karimati wal arhamit tahira. Kemudian sentiasalah Allah Ta'ala memindahkan aku daripada sulbi lelaki yang mulia ke dalam rahim perempuan yang suci, hatta akhrajani baina ya abawayya, sehingga Allah Ta'ala keluarkan aku lahir di antara dua ibu bapaku, lam yaltaqiya ala sifahin qad, yang tak pernah ada keturunan aku berlaku padanya sifah penzinaan, semuanya menikah dengan cara halal. Wa yashhadu li sihhati hadzal khabar syi'rul Abbas fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyaksikan kepada hadis ini oleh syair Abbas. Wa abyadu yustasqal ghamam, itu syair Abi Talib. Abbas pernah mengungkapkan syair ini saya tak pasti, ni tengok balik lah. Dia akan sebut, musannif akan sebut syair Abbas ni pada hadis rakam 393. Nantilah 393, lambat lagi. Syair Abbas pada memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun fima kana tamadduhu wal kamalu biqillatihi. Ini kita berhenti di sini untuk kali ini insya-Allah taala. Okey. Ada alang ke yang dalam FB Ustaz Muaz? Minggu lepas tu apa dia? Ada minggu lepas. Hujah yang maksud di sini ialah hujah untuk hujah alal khasmi, hujah nak atas lawan. Okey, kalau hadis dhaif itu sesuatu itu sabit dengan hadis dhaif. Contoh bagi orang yang menerima hadis dhaif dalam hukum lah, yang menerima hadis dhaif dalam hukum seperti mazhab Ahmad dan seumpamanya, apabila tidak ada kaedah ataupun tidak ada di sana hukum yang telah ada, maka mereka mendahulukan hadis dhaif. Dan juga sebahagian ulama secara umumnya, hadis dhaif tidak boleh dibuat hujah kepada lawan dengan maksud nak menyatakan yang lawan itu salah. Jadi apabila sabit hadis itu dhaif, kita guna dan berpegang hadis dhaif tersebut, beramal dengan tu, pihak lain tak setuju, tak, maka kita menggunakan hadis dhaif sebagai hujah. Itu kata tak boleh buat hujah, dia tak mampu, dia tidak ada pada kekuatan yang mampu menolak dalil yang lain, yang mampu nak menolak dalil yang lain. Bukan makna
tak ada hujah, tak boleh buat dalil, kita tak boleh pakai. Bukan maksud gitu. Soalan tu sebenarnya bagus, valid lah maknanya. Sebab mungkin orang faham gitu. Dah bila tak boleh buat hujah, kenapa nak beramal? Bukan masalah hujah untuk beramal pada diri. Hujah pada masalah kita nak mengemukakan kepada orang, menolak pandangan pihak lain itu dengan berhujah hadis dhaif. Memang tak kuat. Takkan jadi kuat lah. Itu maksudnya. Boleh? Okey, sekadar tu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita masuk pagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. طلع البدر علينا من ثنيات